Kecurian Mona Lisa sangat besar sehingga mengheret nama orang-orang yang terkenal seperti penyair Guillaume Apollinaire. Assalamualaikum, bertemu kita lagi di Nengok TV. Hari ini aku nak menceritakan pasal 5 pencurian lukisan yang terkenal di dunia. Apabila anda mendengar perkataan mencuri lukisan, apakah yang terlintas di fikiran anda? Adakah aksi itu seperti dalam filem rombakan di mana watak utamanya terpaksa memasuki galeri seni dengan susah payah dan pelbagai helah sehingga terpaksa menggalakkan sinaran inframerah? Jika itu yang anda fikirkan, anda mungkin terkejut mendengar beberapa cerita rompakan ini. Tidak perlu pelbagai halangan seperti banyak peranti keselamatan. Beberapa kes kecurian yang sebenarnya berlaku dengan sangat mudah kerana tiada keselamatan. Jom kita kenali 5 pencurian lukisan yang terkenal di dunia. Nombor 5. Muzium Isabella Stewart Gardner. Bercerita tentang kecurian karya seni ini, sudah tentu kejadian ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Kes yang ini seperti kita lihat pada adegan filem, hal yang berlaku di Muzium Isabella Stewart Gardner. Kecurian di Muzium Isabella Stewart Gardner yang bertempat di Boston ini telah mengejutkan ramai pihak. Menurut majalah Smithsonian, pada 18 Mac 1990, 2 lelaki yang menyamar sebagai polis memecah masuk ke dalam muzium dan mengikat pengawal keselamatan. 13 karya seni yang dikeluarkan dari bingkai dan telah dimasukkan ke dalam kereta pencuri. Karya seni yang dicuri bernilai $500 juta oleh Rembrandt, Vermeer, Manet dan Degas. Kes misteri tentunya menarik perhatian, bermula dari kemungkinan penglibatan pengawal sehinggalah ke lokasi dan keadaan hasil seni yang mungkin telah musnah. Sehingga kini, karya seni yang hilang masih belum ditemui. Bingkai kosong masih tergantung di Muzium Gardner, menunggu kepulangannya. Nombor 4. The Scream Thief karya Edvard Munch. Siapa yang tak kenal dengan karya ini jika anda seorang pecinta seni? The Scream sebuah karya terkenal yang mempunyai 4 versi dan dilukis oleh Edvard Munch pada tahun 1893. Yang lebih mengejutkan bahawa ia telah dicuri 2 kali. Kecurian pertama berlaku semasa Sukan Olimpik musim sejuk pada tahun 1964. Satu versi lukisan itu diambil dari Galeri Negara di Oslo. Pencuri dengan mudah memanjat tangga dan mengambil lukisan itu. Mereka juga meninggalkan nota yang berbunyi, "Terima kasih atas keselamatan yang buruk." Dipetik dari majalah Smithsonian. Selepas 3 bulan, karya agung ini ditemui semula di sebuah hotel. Ia tidak berhenti di situ. Pada tahun 2004 pula, versi lain, The Scream telah dicuri lagi. Kali ini dari Muzium Munch di Oslo. Kebiasaannya, kecurian dilakukan pada waktu malam atau awal pagi. Tetapi kecurian ini berani dilakukan pada waktu siang apabila muzium penuh dengan pengunjung. Pencuri bertopeng yang datang dengan senjata dan mengancam pengunjung dan pegawai akhirnya berjaya merampas karya The Scream dan Madonna. Nombor 3. Karya Mona Lisa. Siapa yang tidak kenal lukisan yang satu ini? Ya, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci adalah salah satu lukisan paling ikonik di dunia. Sebenarnya sehingga tahun 1911 tidak ramai yang memberi perhatian kepada lukisan Mona Lisa ni. Perhatian besar terhadap lukisan ini bermula kerana kes kecurian yang menjadi perhatian media. Menurut The Guardian, pada 21 Ogos 1911, Vincenzo Peruggia, seorang pekerja Itali, mengeluarkan Mona Lisa dari bingkainya dan meninggalkan muzium dengan menyembunyikan lukisan itu di bawah pakaiannya. Kisah kecurian itu dengan cepat menjadi sensasi global dan melanda muka depan akhbar itu. Perhatian itu begitu hebat sehingga sukar bagi Peruggia untuk menjual lukisan itu dan menyembunyikannya di dalam apartmen miliknya. Selepas 2 tahun Peruggia cuba menjual Mona Lisa dan di sinilah akhirnya Peruggia ditahan. Namun hanya dipenjara 7 bulan
kerana mengaku hanya ingin memulangkan Mona Lisa ke negara asalnya, iaitu Itali. Kecurian Mona Lisa sangat besar sehingga mengheret nama orang-orang yang terkenal seperti penyair Guillaume Apollinaire dan artis Pablo Picasso. Nombor 2. The Witchwood Art Gallery. Kecurian yang satu ni cukup diingati bukan kerana nilai karya yang dicuri, tetapi kerana ceritanya yang pelik dan menarik. Ia melaporkan daripada Manchester East Fiennes pada tahun 2003 apabila tahap keselamatan sepatutnya tinggi. Lukisan oleh Vincent van Gogh, Pablo Picasso dan Paul Gauguin hilang dari galeri seni Witchwood bertempat di Manchester, di tandas awam tidak jauh dari muzium itu. Ketiga karya ini ditemui dalam sebuah kanister beberapa hari kemudian. Yang kelakarnya, ada satu nota yang seolah-olah mempersendakan keselamatan muzium itu yang berbunyi, "Kami tidak bermaksud untuk mencuri lukisan ini. Kami hanya ingin menonjolkan keselamatan yang menyedihkan." Macam tu dia cakap. Okey, lukisan yang rosak sedikit itu kemudian dikembalikan ke dinding galeri. Setakat ini pencuri masih belum dikenal pasti. Kisah ini sangat aneh sehingga kan media British memanggil kejadian atau tandas di mana lukisan itu ditemui sebagai The Louvre. Nombor 1. Musée d'Art Modern Paris. Apabila pencuri mendapat jolokan daripada media, sudah tentu kecurian yang dilakukan juga bukan kecurian biasa. Veteran Tomic digelar Spiderman kerana kemahiran mencuri dan memanjat. Menurut The Guardian, pada usia 49 tahun, Veteran Tomic berjaya mengambil lukisan oleh Matisse, Picasso, Braque, Degas dan Modigliani dari Musée d'Art Modern Paris. Semua hasil seni yang diambil bernilai sekitar 104 juta euro. Rompakan ini bermula kerana dia mendapat fakta bahawa terdapat banyak kelemahan dalam sistem keselamatan seperti bilangan kaki tangan, keselamatan yang kecil, sensor gerakan yang tidak berfungsi hingga lokasi tingkap yang tidak dilihat oleh kamera. Sehingga kan pada Mei 2010 dia berjaya memasuki muzium dengan membuka tingkap. Pada mulanya dia hanya mahu mengambil satu lukisan, tetapi selepas memastikan penggera keselamatan tidak berbunyi, Tomic berjaya membawa 5 lukisan. Atas perbuatannya itu, Tomic dijatuhi hukuman selama 8 tahun. Kesemua kes curian yang berlaku di atas melibatkan karya maestro seni. Okey guys, sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa subscribe channel, like, share dan komen. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di next video.